Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi. Kelas Pendidikan Islam tahun 2. Saya harap kamu semua sudah bersedia. Sediakan buku teks. Duduk tempat yang selesa. Pastikan suasana belajar yang selesa dan tidak ada gangguan. Kita akan mula belajar insya-Allah. Kita mulakan dengan bacaan doa. Tadahkan tangan semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farik jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita teruskan pelajaran kita. Sebelum tu saya nak pesan, pastikan kamu sentiasa berada di rumah. Kalau tidak ada apa-apa hal yang penting, tak payah keluar rumah. Duduk di rumah. Jaga penjarakan apabila keluar. Kalau duduk di rumah, kita duduk, isikan masa dengan perkara-perkara aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Contohnya baca Quran, belajar, tasmi' dengan ibu, dengan ayah. Okey, baik. Kelas Pendidikan Islam tahun 2, Sekolah Kebangsaan Batu Lancang. Okey, kita tengok. Kamu buka buku teks muka surat 103. 103. Dah buka? Tajuknya kita belajar bahagian sirah, iaitu perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu tajuk hari ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Amin. Al-Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu adalah Al-Amin. Itu satu gelaran yang sangat hebat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita tengok apa maksud Al-Amin. Okey, teliti dan bincang. Kamu teliti dan bincangkan apa yang akan dipelajari hari ini. Okey, kamu tengok sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La imana liman la amanata lahu. La imana liman la amanata lahu. Maksudnya, tidak sempurna iman sesiapa yang tidak beramanah. Riwayat Ahmad. Jadi Nabi SAW kata tidak sempurna iman. Ada kecacatan lah. Sesiapa yang tidak beramanah. Jadi di sini kita dah dapat satu, iaitu kita mesti amanah, supaya kita jadi orang yang betul-betul beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Apakah contoh-contoh sifat amanah? Apakah contoh-contoh sifat amanah? Jom kita tengok. Sebelum tu, nilai apa yang kita pelajari hari ini. Mesti jujur, mesti amanah, membawa berkat. Jujur dan amanah membawa berkat. Itu yang kita nak. Okey, baik. Buka muka surat 104. 104. Kita tengok. Baca dan fahami. Okey, jom kita baca. Sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat amanah Nabi? Okey, ini adalah perbualan. Perbualan di antara ustaz dengan anak muridnya.
apa yang dibincangkan. Okey. Assalamualaikum, Ustaz. Saya terjumpa dompet yang tercicir di kantin sekolah. Okey, dia terjumpa dompet. Jawab Ustaz, Waalaikumsalam. Terima kasih di atas kejujuran kamu. Ustaz bangga dengan sikap kamu yang jujur dan amanah. Jadi Ustaz ucapkan terima kasih sebab jujurnya murid ini. Dia beritahu barang hilang dia tak ambil, tapi dia beritahu Ustaz. Ustaz bangga dengan sikap murid ini yang jujur dan amanah. Terima kasih Ustaz, tetapi apakah maksud amanah itu? Okey, kamu tahu tak maksud amanah? Siapa tahu? Siapa tahu cerita kat mak ayah. Okey. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari Ustaz ceritakan kepada kamu. Okey, Ustaz nak cerita kepada muridnya tentang sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka muka surat 105. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang sangat amanah. Sayyidatuna Khadijah telah mengamanahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguruskan perniagaannya di Syam. Sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendorong kejayaan baginda dalam perniagaan. Bahkan baginda mendapat keuntungan yang besar. Sayyidatuna Khadijah tertarik dengan sifat amanah baginda sehingga memilih untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suaminya. Keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendorong masyarakat Arab memberikan gelaran Al-Amin. Al-Amin bermaksud sangat dipercayai. Okey, di situlah maksud Al-Amin adalah sangat dipercayai. Orang menaruh kepercayaan kepada Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad jujur dalam perniagaan dan semua kerja-kerja yang dilakukan dengan penuh jujur dan amanah dan tidak ada penipuan. Okey, baik. Sehingga kan Siti Sayyidatina Khadijah tertarik dengan sifat amanah dengan ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai suaminya. Okey, baik. Orang Arab pun yang bagi gelaran Al-Amin ni adalah masyarakat Arab. Semua masyarakat Arab masa tu suka kepada sikap Nabi Muhammad yang jujur dan amanah sehingga digelar dengan Al-Amin. Okey. Sekarang kita belajar analisis daripada kisah sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita tengok analisis daripada kisah sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Yang pertama, dapat menambat hati Sayyidatuna Khadijah, seorang wanita bangsawan dan hartawan Arab. Orang kaya ni. Sayyidatuna Khadijah tertarik dengan sifat amanah, jujur dan kepercayaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad tu sangat tinggi. Sebab apa? Nabi Muhammad bersikap jujur dan amanah. Yang kedua, dipercayai oleh kaum Quraisy walaupun mereka memusuhi baginda. Orang Quraisy, kafir Quraisy yang tidak mahu beriman dengan Nabi pun mereka percaya kepada Nabi. Sebab apa? Nabi bersifat amanah. Gelaran apa yang Nabi dapat? Yang diberikan kepada Nabi? Al-Amin. Ingat tu.
Okey, baik. Yang ketiga, analisis hari ini, kejayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perniagaan sehingga mendapat keuntungan atas sifat amanah baginda. Kejayaan Nabi Muhammad dalam perniagaan sehingga mendapat keuntungan atas sifat amanah. Jadi kita kalau kita berniaga apa-apa, kita melakukan perniagaan, jangan ada penipuan. Sebaliknya, beramal dengan sifat amanah. Apabila kita bersifat amanah, Allah akan menyukai kita dan mendapat pahala yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup pula diberkati. Nilai: orang yang jujur dan amanah dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jujur dan amanah dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak Nabi menyintai kita, menyukai kita, kita mestilah ikut cara hidup Nabi. Salah satunya, Nabi bersifat amanah. Buka muka surat 106. Kita tengok apa yang ada dalam muka surat 106. Baca dan hayati. Ingat, kalau kamu tak faham, kamu nak menguasai jawi, kamu kena baca ulang. Buka video ni ulang sekali lagi. Sebab Ustaz tunjuk dekat mana Ustaz baca tu, supaya kamu dapat membaca jawi. Terutamanya yang kurang mahir membaca jawi lagi. Tapi yang sudah mahir boleh ulang banyak kali bagi lancar lagi. Dan kalau boleh dapat menulis jawi, membaca jawi, itu satu kelebihan kepada kamu. Tahniah. Tapi yang belum dapat, kamu kena ulang dan ulang sampai pandai. Okey, meneladani sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu kita teladani daripada sifat amanah Nabi ni? Kita tengok sini. Okey, sini ada beberapa perkara yang perlu kita ikut Nabi. Kita tengok satu persatu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bercakap benar. Jadi apa perlu kita buat? Saya wajib bercakap benar pada bila-bila masa. Ikut Nabi. Nabi cakap benar, kita pun ikut Nabi cakap benar. Sebagai ketua negara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Nabi jadi pemimpin, jadi ketua negara. Jadi apa perlu kita ikut? Saya wajib melaksanakan tugasan dengan sebaiknya. Kalau kita dapat apa kerja yang kita yang diberikan, kita laksanakan tugasan dengan sebaiknya. Habiskan. Contoh, kalau cikgu bagi kerja sekolah, suruh buat dalam buku latihan, kamu siapkan segera. Jangan ditangguh-tangguh dan buat dengan jujur dan amanah. Dan kalau tak faham, tanya terus. Boleh tanya terus. Jangan tulis nak bagi habis kerja je, salin balik. Tak boleh, kena jawab elok-elok, teliti betul-betul jawapannya, adakah salah atau betul. Okey, baik. Seterusnya, merosakkan tanaman dan pohon-pohon dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi larang ni merosakkan tanaman. Jadi macam mana kita nak ikut Nabi? Saya wajib menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar. Kita hidup dengan dikelilingi tumbuh-tumbuhan, haiwan, haiwan-haiwan ternakan. Kita dikelilingi oleh manusia. Jadi kita kena hidup saling menghormati dengan tumbuh-tumbuhan. Kita jaga pokok-pokok tidak dirosakkan. Dengan haiwan, kita bagi makan. Kita jaga elok-elok
tidak menyiksa haiwan, dan pelbagai lagi perkara-perkara kebaikan di sekitar, di sekeliling kita. Kita buat yang baik-baik saja. Tak perlu kita buat perkara yang Allah tak suka. Okey, baik. Terus rumusan. Amanah sangat penting diamalkan oleh setiap Muslim. Sangat penting. Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang terbaik bagi semua manusia. Jadi kita nak ikut siapa lagi? Ikut Nabi Muhammad SAW. Kita nak kenal Islam, apa yang Allah perintahkan, dah pun diajar oleh Nabi. Macam mana tingkah laku Nabi, cara makan Nabi, cara sembahyang Nabi, semua kita ikut Nabi. Jangan bercanggah. Jadi kita kena belajarlah apa yang Nabi buat tu. Berselawat ke atas Nabi pun. Kita selawat banyak-banyak kat Nabi. Moga-moga kita boleh syafaat nanti. Jangan tinggal selawat, terus berselawat. Okey, dah selesai tajuk kita. Okey. Kamu buat latihan nanti. Buku aktiviti kamu buka, buku kuning tu, dalam muka surat 103, 104 dan 105, 106, 107 dan 108. Kamu siapkan, buat. Jangan lengah-lengahkan. Sekejap lagi buat terus. Buka buku dan buat terus selepas kamu dengar penerangan daripada Ustaz dalam video ni. Okay, baik. Tugasan dia, kamu mula-mula kamu lihat video dan fahami. Kemudian kamu buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 103 hingga 108. Kemudian tasmik dengan Ustaz. Ustaz akan hubungi kamu melalui video call seorang-seorang untuk tasmik Al-Quran atau Iqra'. Isi kehadiran dan rekod tasmik dalam Google Form yang akan diberikan. Kamu sediakanlah. Kamu isilah ikut tugasan yang Ustaz bagi tu. 1, 2, 3, 4 perkara tu kamu selesaikan. Okey, itu saja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.